Pertamanya saya mengucapkan terima kasih terutama kepada pihak media. Kita berjuang dalam usaha-usaha memutaraskan rasuah ini melalui BSN, BPR ataupun SPRM yang terbaru ini. Tanpa kerjasama daripada pihak media, ianya tidak memberi kesan yang agak meluas. Kerana kalau tuan-tuan tengok macam majlis-majlis peresmian ini, kehadirannya adalah terhad kerana ia memerlukan satu peruntukan untuk mengadakan majlis. Itu sebagai mukadimah kepada pihak media, saya mengucapkan terima kasih banyak atas sokongan berterusan daripada pihak media. Pada hari ini kita mengadakan majlis peresmian pejabat SPRM Sarawak, di mana inilah merupakan pejabat pertama yang dimiliki oleh SPRM secara khusus SPRM sahaja. Kalau saya dalam ucapan saya tadi, saya menceritakan dah 2, 3, 4 tempat yang kita jadikan pejabat kita itu ialah berbentuk sama ada sewaan ataupun pejabat negeri ataupun pejabat federal, yang mana dia bercampur dengan pejabat-pejabat lain yang kadang-kala agak sukar kita nak melaksanakan tugas, terutama yang melibatkan kalau melibatkan tangkapan, keperluan lokal, keperluan soal siasat, keperluan merakam percakapan-percakapan saksi menggunakan teknik-teknik terkini dan sebagainya. Dengan adanya pejabat kita sendiri ini, kita mengadakan kemudahan-kemudahan yang tersebut. Kita ada bilik gerakan operasi siasatan, di mana dalam sana beberapa orang pegawai yang menjalankan siasatan secara berkumpulan, membuat siasatan secara lebih teliti, tersusun, teratur dan menggunakan alat-alat yang terkini. Dalam bilik Bigos ini, tuan-tuan ada dari segi rakamannya, dari segi penelitian dokumennya, kemudahan perakaman saksinya dan sebagainya, soal jawab saksi semua ada dalam bilik. Begitu juga kita ada bilik video VIR, Video Investigation Room. Beza dengan Bigos, VIR ini khusus kita merakam percakapan orang yang kena tuduh ataupun orang yang disyaki ataupun saksi-saksi yang potensi akan menjadi orang yang disyaki. Di sana ada kemudahan perakaman secara serentak, 3 layer secara serentak, tak ada possibility untuk kita buat pindaan dan sebagainya. Dan ketiga-tiga rakaman itu, satu bila diperlukan kita akan bagi kepada orang yang dituduh, satu kita bagi kepada pihak mahkamah, dan satu disimpan untuk tujuan siasatan. Jadi tidak adalah elemen perbaikan dan sebagainya. Itu dipanggil bilik VIR ataupun Video Interviewing Room. Dan satu lagi, kebanyakan pejabat kita sediakan dengan lock up. Kalau dulu lock up kita guna lock up polis, bercampur-campur dengan orang yang melakukan kesalahan lain. Kriminal ni macam-macam jenis. Kriminal ni white collar, kita punya white collar punya kriminal. Orang yang kadang-kadang memegang jawatan tinggi besar dan sebagainya, dia melakukan kesalahan rasuah. Tapi bila diletak yang kaki-kaki pukul, kaki-kaki ini drug addict dan sebagainya, kadang-kadang bukan kita nak letak dia sebagai special, tapi kita nak pastikan investigation itu dibuat secara teratur, betul, kemas dan tersusun bagi membuktikan kes sama ada kes atau tidak ada kes. Kadang-kadang orang yang ditahan ini belum dituduh di mahkamah lagi, dalam masa siasatan belum didapati bersalah dan sebagainya. Semua itu dengan adanya pejabat baru, kita dapat membuat our own kemudahan, facility. CCTV satu lagi, tuan-tuan tengok sana. Ini dirakam semua ni. Bilik ni ialah bilik, dia panggil 2 unit, bilik bilik runding cara. Sebelah sana bilik aduan.
So kalau ada yang nak buat runding cara, kita buat. Pasal dulu ada allegation kata pegawai kita ni keras dan sebagainya. Now, semua dirakam. Kita bagi, kita very transparent. SPRM dah jadi bebas, telus dan profesional. We must professionally buat kerja tu. Jadi we need our own office. Dan Alhamdulillah di seluruh Malaysia kebanyakan kita dah ada office. Dan Sarawak ni salah satu yang terbaru lah. 2014. Pasal dulu kita nak buat sebelah sana, kebetulan mungkin lokasi dan tanah tak sesuai untuk menampung bangunan kita buat di bangunan ini. Itulah yang saya nak cerita. Yang lain-lain mengenai dengan operation apa tu yang Tuan Datuk Badrul sebut tu, tuan-tuan buat berita lain lah. Jangan campur, kalau campur yang ni hilang cerita ni. Tak. Yang tu tanya dia asing, dia memang pakai, saya pun tak tahu bahagian operation ni. Tuan-tuan tanya lepas pada ni dia. Okey. Yang ni ada apa lagi? Okay, please. Shame dan name ni yang diletakkan. Name and shame. Jadi boleh lebih bila dimulakan. Name and shame ini salah satu inisiatif yang dicadangkan oleh pihak NKA Rasuah, oleh kerajaan lah. Tapi dari segi pengoperasiannya dilaksanakan di SPRM melalui portal SPRM. Dalam portal SPRM tu, you boleh tengok, you pergi merayap ataupun apa ni, bahasa ni apa? Melayari dasar tajuk name and shame itu, dia mula tahun 2011 lagi, saya kata silap saya lah. Tapi tuan-tuan boleh tengok siapa nama-nama yang ada di dalam tu yang telah ditangkap, dituduh dan didakwa melakukan perbuatan rasuah. Ada detail. Apa nama dia, IC pun ada, IC ada, kesalahan pun ada, gambar pun ada. Tapi kita disebab mungkin kita tak nak lama sangat, kita remain 3 tahun. 3 tahun ni bukan 3 tahun tu dia continue, tapi katalah CA ni dah sampai tempoh 3 tahun, kita release. Maknanya continue tu ada orang lain-lain pula lah. Kalau rekod lama more than 3 years, kalau yang tak juga kena tanya SPM. Tapi yang ada dalam database yang kita tunjuk tu, yang boleh access public hanya 3 tahun lah setakat ni. Tuan Kamarudin 3 tahun lah? Ya, 3 tahun. Conviction based. Conviction based. Jadi sabitkan kesalahan. Yang sabit je, bukan siasat Belum. Yang dah sabit. Kerana orang tak dianggap guilty unless dia dapat bersalah. Kita pakai konsep tu. Okey.